Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis kita pada pagi yang mulia ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Sebelum kita mulakan majlis kita pada pagi ini, insya-Allah sama-sama kita berselawat. Moga-moga selawat yang kita persaksikan pada pagi ini Allah Ta'ala angkat dan menjadi asbab Allah Ta'ala membuka segala pintu-pintu kebaikan di dalam kehidupan kita, insya-Allah. Amin. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-'uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تمّا على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تمّا على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله sallallahu sallam alaihi. Alhamdulillah, insyaallah kita menyambung kitab Ayyuhal Walad, titipan nasihat Imam Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullahu taala
Semoga Allah Ta'ala merahmati beliau serta penterjemah kitab kita yang mulia ini, iaitu Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullahu ta'ala. Dan moga-moga kita mendapat barakah dan manfaat daripada kitab yang mulia ini, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Kita menyambung pada nasihat yang kelima, ikhlaskan niatmu. Qala muallif rahimahullahu ta'ala, dan berkata pengarang rahimahullahu ta'ala, berapa banyakkah daripada malam-malam yang telah engkau penuhkan dengan berjaga untuk belajar dan memutalaah kitab, dan berapa lama engkau telah menahan tidur ke atas dirimu. Saya tidak pasti apakah niat yang mendorong engkau berbuat demikian. Maka apakah hanya semata-mata mencari keuntungan dunia dan menghimpunkan segala mata bendanya dan mencapai akan kedudukan yang tinggi serta berbangga dengan kehebatanmu di hadapan kawan-kawan? Jikalau itu niatmu, jikalau ini niatmu, maka engkau akan rugi serugi-ruginya. Tetapi jika niatmu di dalam segala usahamu itu untuk menghidupkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memperbaiki akhlakmu serta memecahkan keinginan nafsumu yang selalu menyuruh untuk berbuat jahat, maka untunglah engkau 1000 untung. Sungguh benar seorang ahli syair yang berkata, sahrul uyun li ghairi wajhika dha'i' wa buka'uhunna li ghairika faqdika batil. Yang bermaksud berjaga malam kalau bukan kerana zatmu adalah sia-sia, dan menangis kalau bukan kerana kehilanganmu adalah tidak berguna. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat yang kelima adalah nasihat yang mengangkat sedikit martabat lagi darjat nasihat daripada sebelum ini. Kalaulah sebelum ini Imam Ghazali menitipkan nasihat agar supaya menyibukkan diri untuk beramal dengan sisa-sisa usia yang Allah Ta'ala kurniakan, lalu kemudian Imam Ghazali menyebutkan lagi di dalam kesibukan kita beramal, maka di sana kata Imam Ghazali, setiap amalan itu akan dibalas mengikut kadar-kadar yang kita lakukan. Berarti kesungguhan manusia dalam beramal itu berbeza. Maka dengan sebab itu setiap perbuatan kita akan dibalas mengikut kesungguhan kita. Kerana di dalam solat berjemaah itu ada orang yang berbeza-beza. Ada yang bersegera solat berjemaah, ada yang dalam keadaan dia menyempurnakan rukun dan tertib solat berjemaah daripada awal sampailah tertib. Ada orang yang datang solat berjemaah dalam keadaan menjadi makmum masbu' di pertengahan sahaja. Jadi setiap perbuatan yang kita buat itu dibalas oleh Allah mengikut kesungguhan kadar yang kita lakukan. Lalu kemudian ada satu hal yang lagi penting. Setelah kita berusaha melakukan amal-amal kebaikan yang kita buat, meskipun yang kita telah sempurnakan kesungguhan tersebut dengan sebaik mungkin, maka di sana ada satu hal yang menjadi perkara yang terpenting dalam penerimaan ibadah kita, iaitu dengan mengikhlaskan niat kita. Kerana kata dalam satu nasihat yang lain menyebut, iaitu setiap manusia itu akan rosak binasa. Kata Imam Ghazali dalam satu nasihat yang lain, setiap manusia itu akan rosak binasa. Illal alimun, melainkan mereka yang memiliki ilmu. Maknanya orang yang jahil itu lagi rosak daripada orang yang ada ilmu. Ada orang yang ada ilmu ini dia sedikit terselamat, sebahagiannya terselamat. Kerana apa? Kerana dia memiliki ilmu pengetahuan. Wal alimun halaka illal amilun. Adapun orang yang berilmu juga boleh menjadi rosak, melainkan mereka yang terselamat adalah mereka yang beramal dengan ilmunya. Dan juga wal amilun halaka illal mukhlisun. Dan orang yang beramal juga boleh menjadi rosak juga, melainkan mereka yang benar-benar beramal dengan ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keikhlasan adalah kemuncak penutup kepada ibadah. Sehingga janji sumpah iblis kepada Allah Subhanahu wa taala, kata iblis, hari ini kamu telah menjadikan aku sesat. Kata iblis, wahai Tuhan, aku bersumpah anak Adam, cucu cicit Adam alaihissalam ini akan aku jadikan kejahatan itu dilihat baik, yang baik dilihat buruk, yang buruk itu dilihat baik.
melainkan mereka yang ikhlas saja aku tak dapat nafsu. Berarti iblis berlepas diri dengan orang yang menjadikan amalan kehidupannya itu semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita nak selamatkan kita punya lauk yang kita masak tengah hari nanti dengan cara kita menutup dengan tudung saji ke apa. Tak. Kita tutup lauk kita supaya tak diambil oleh binatang, tak dirosakkan oleh serangga perosak. Maka begitulah amalan kita yang kita nak selamat adalah kita kena tutup dengan ikhlas. Kita kena tutup dengan keikhlasan supaya amalan kita ini tidak diambil oleh iblis dan tidak menjadi amalan yang tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka disebabkan keikhlasan ini adalah suatu perkara yang besar, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang ikhlas ini dalam beberapa ayat di dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya Allah Taala menyebut di dalam surah Az-Zumar pada ayat yang kedua, kata Allah, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillah mukhlishan lahuddin." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar pada ayat yang kedua, sesungguhnya kami turunkan kitab Al-Quran ini kepada Nabi Allah Muhammad dengan hak, dengan benar, maka sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala memerintahkan supaya kita sentiasa membulatkan, iaitu i'tikad, dan juga membulatkan kiblat kita ini semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu, kebimbangan orang-orang yang saleh adalah apabila amalan yang mereka buat itu tertolak di sisi Allah. Bahkan ini menjadi kekhawatiran kita juga, kebimbangan kita. Sebagai orang yang beramal, kita tidak dapat memberi jaminan dalam sepanjang kehidupan kita hari ini berapa rakaat yang Allah Ta'ala terima. Barangkali hanya beberapa rakaat ataupun tak ada satu rakaat pun Allah Ta'ala terima. Itu yang kita bimbang. Takut-takut rakaat salat kita pun Allah Ta'ala tak terima. Dalam keadaan tak termasuk yang kita buat dalam keadaan cacat ibadat gitu. Tak termasuk yang kita buat dalam keadaan lalai hati gitu. Tak termasuk yang kita buat dalam keadaan bukan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan dalam satu hadis Nabi SAW yang menjadi perbincangan, yang menjadi perhatian oleh para ulama, iaitu tentang 3 golongan yang disebut oleh Nabi SAW yang mula-mula dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka ini Allah Taala humban ke dalam neraka Allah, disebabkan hanya satu perkara adalah kerana tidak ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang disebut di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bagaimana Nabi SAW bersabda, "Inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamah alaihi rajulun istashhada fa'tiya bih fa'arrafahu ni'mahu fa'arafaha qala fama amilta fiha qala qataltu fika hatta istashhadtu qala kadzabta lakinnaka qatalta li an yuqala jari'un faqad qila thumma umira bih fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar." Kata Nabi SAW, sesungguhnya manusia yang paling pertama ataupun manusia yang terawal dihisap di hadapan Allah di hari kiamat adalah seorang lelaki yang mati syahid. Didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan akan nikmat-nikmat Allah kepada lelaki ini. Aku beri kamu keberanian, aku beri kamu pandai menggunakan senjata, aku beri kamu badan yang gagah perkasa. Maka dia mengiyakan nikmat tersebut. Lalu kemudian Allah Taala bertanya kepadanya, "Fama amilta fiha?" Dengan nikmat tersebut, ke mana telah kamu gunakan nikmat yang aku beri ini? Maka kata orang yang mati syahid ni, dia kata, "Ya Allah." Maka dia menjawab, "Aku berperang pada jalan kamu ya Allah sampailah aku mati syahid." Maka kata Allah, "Kadzabta, kamu berbohong." Maka kata Allah, "Kamu berperang agar kamu dikatakan sebagai pemberani dan kamu telah mendapatkan kata-kata tersebut di dunia ini." Lalu kemudian diperintahkan kepada malaikat agar dia diseretkan di atas wajahnya sampai ia dilemparkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini nak mengajar kepada kita bahawa antara amalan yang termulia dalam agama Islam ini adalah mati syahid.
Mati syahid ni adalah antara golongan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Taala memuliakan orang yang mati syahid ini, dia ditanam tanpa dimandikan. Dia ditanam bersama dengan pakaian-pakaiannya. Orang yang mati syahid. Sehingga kan Allah Taala muliakan sebegitu. Bahkan Allah Taala menyatakan orang mati syahid ni, zahir kamu lihat seperti mana dia mati, hakikatnya mereka ini hidup. Hakikat mereka ini sentiasa hidup ni orang yang mati syahid. Sehingga kan ada sebahagian jasad orang yang mati syahid ini Allah Ta'ala jadikan tidak dimamah dan dimakan oleh ulat-ulat. Jasadnya kekal sebegitu. Allah jadikan sebahagiannya begitu. Ada jenazah ni ada beberapa pembahagian. Ada jenazah yang Allah Ta'ala jadikan hancur dimamah oleh ulat. Ni jenazah orang biasa pun dimamah oleh ulat. Yang kedua, ada jenazah yang Allah Ta'ala jadikan jasadnya tidak dimamah, kain kafannya dimamah. Ada juga begitu. Ada yang Allah Ta'ala jadikan kain kafan pun tak kena mamah. Kain kafan pun tak hancur. Termasuklah jasadnya juga tidak hancur. Ada Allah Ta'ala buat begitu. Jadi, orang yang mati syahid ni sebahagian Allah Ta'ala memuliakan sehingga jasad mereka tidak hancur dimamah oleh ulat. Kalau kita pernah pergi ziarah di Madinah, ziarah Jabal Uhud, Bukit Uhud, tempat berlakunya perang Uhud, maka kita akan tengok ada satu tempat yang digezekkan sebagai makam Uhud. Dia telah pagar tempat tersebut, iaitu makam syuhada Uhud. Bagaimana mereka tahu di situ ada para syuhada yang mati syahid dalam perang Uhud? Dalam satu, saya pun lupa kerajaan pada tahun bila, pada sebelum tu mereka tak tahu di situ adanya perkuburan syuhada yang mati syahid dalam perang Uhud. Sehinggalah bila berlaku satu kematian seorang budak, lalu pihak kerajaan ni nak gali untuk tanam jenazah budak kat situ. Bila mereka gali, terpancuk darah keluar, seolah-olah ada mayat yang tertanam ni tak mati lagi. Terpancuk keluar darah yang masih baru lagi darah tersebut. Lalu kemudian bila mereka cek rupanya situ adalah tempat berlakunya perang Uhud. Maka mereka gali berapa tempat yang di luar sekitar, di luar daripada makam tu ada jumpa beberapa mayat para syuhada, para sahabat. Mereka ambil, mereka letak dalam satu tempat, lalu mereka gezekkan itu sebagai kawasan, iaitu kawasan makam Uhud. Makam syuhada yang mati dalam perang Uhud. Jadi mereka pun tak tanamlah jenazah budak tu kat situ, mereka tanam kat tempat lain. Jadi nak kata Allah Ta'ala muliakan sahabat yang telah meninggal bertahun-tahun lamanya, Allah Ta'ala jadikan sebegitu. Tapi kerana satu perkara yang menjadikan seorang itu diseret ke neraka Allah kerana tak ikhlas, itu saja. Jadi Allah Ta'ala, Nabi nak ajar pada kita, satu, jangan pernah kita merasa selamat dengan amalan kita. Itu orang yang mati syahid. Orang yang telah melakukan satu perbuatan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ni belum tentu lagi. Jadi walaupun kita banyak, ya betul, dia dalam hadis-hadis yang lain kita dibawa cerita-cerita ada ahli maksiat yang terselamat kerana hanya satu kebaikan. Ada pelacur yang terselamat kerana memberi minum kepada anjing yang dahaga. Ini disebut dalam hadis. Maknanya seorang pelacur, dia ni adalah pelacur hina, dia ni perbuatan yang hina. Lalu kemudian beri minum pula kepada makhluk yang hina juga. Mudah kata makhluk yang orang pun tak nak sentuh anjing. Bahkan kalau orang kalau sumpah serana anjing punya orang. Dah, anjing juga jadi mangsa. Dah, kesian kat anjing. Dah, apa perangai jahat orang kata anjing punya orang. Walaupun anjing tu tak bersalah pun. Tapi namanya diguna pakai. Nak menggambarkan jahatnya orang ni sampai anjing kita labelkan dia. Yang kedua, kalau satu lagi khinzir, babi. Dah. Tapi maknanya diselamatkan kerana hanya satu perbuatan beri minum kepada anjing, masuk syurga Allah Ta'ala. Sehingga kita pun rasa selamat Allah, aku ni lagi banyak kuliah duha pergi. Dah. Semayang jemaah lagi. Kemudian sedekah lagi. Banyaklah nak kira kebaikan aku ni, nak banding dengan perempuan lacur ni, aku lagi baik lah. Tapi kalau kita baca pula hadis bagaimana ada orang yang kemuncak amalannya sudah hebat, mati pun mati syahid, bahkan disahkan syahid di sisi makhluk, tetapi Allah Ta'ala tolak amalannya mentah-mentah sehingga dia masuk dalam neraka Allah. Masuk neraka sungguh ni.
Bukan sebagai iklan saja untuk kita ni, tapi ada golongan ni masuk neraka sungguh. Mana nak kata jangan kita rasa selamat. Ya betul, Allah itu Maha Pengampun, tetapi dalam masa yang sama kita kena ingat Allah itu Maha melihat hati kita. Allah Ta'ala Maha melihat setiap perbuatan kita ni kerana Allah ataupun tidak. Maka sehingga kata Allah Ta'ala hinakan perbuatan orang yang mati syahid, yang berperang bukan kerana Allah ini, sehingga diseret wajahnya. Kerana Allah Ta'ala tahu wajah adalah tempat yang paling manusia jaga atas dunia. Muka kita dah tempat yang paling kita jaga sekali. Bahkan banyak alat-alat solek kita banyak habis kat muka. Kat tempat lain tak banyak habis. Kalau produk kat meja solek kita tu semua produk muka, produk kaki tak banyak mana. Produk muka yang banyak sekali kat meja solek kita. Pasal muka ni memang kita jaga. Biarlah lengan hitam pun asal muka putih. Biarlah kaki berparut. Asal muka jangan ada parut. Muka ni paling penting sekali. Apabila Allah Ta'ala nak gambarkan kehinaan manusia ni, akhirat kelak yang diseret adalah muka manusia. Wajahnya, yang selama ni duduk jaga wajahnya. Maka hari ni kamu diseret. Ada setengah menyatakan dilempar amalan tersebut ke wajahnya. Allah, ini satu perbuatan nak menyatakan bahawa ikhlas ini adalah satu perkara yang paling ditakuti kerana susah untuk mendatangkan keikhlasan. Buat telah persiapkan amalan puluhan tahun. Bukan berhari-hari, puluhan tahun persiapkan amalan nak mati syahid. Tiba-tiba hanya satu sebab Allah Ta'ala tak terima amalan. Ibarat kata kita lah. Kita ni buat satu projek proposal, kertas kerja. Bos kita minta satu buat kertas kerja untuk satu projek besar, projek mega. Yang makan masa 5 tahun baru siap kertas kerja ni. Kita punya habiskan kita punya waktu kita, waktu dengan anak kita pun kita korban, waktu dengan bini kita pun kita korban. Berjauhan pula dengan keluarga kita, nak persiapkan kertas kerja ni. Cukup 5 tahun siaplah kertas kerja yang kita usahakan ni. Bentang pada bos kita. Tiba-tiba bos kita ambil kertas kerja kita, tak terima. Dia bukan setakat koyak, dia lempar ke muka kita. 5 tahun kita buat kerja. Agak-agak apa jadi bos tu? Arwah lah malam tu. Tapi depan Allah, berani ke kita depan Allah? Saat Allah Ta'ala tak terima amalan kita, tak boleh nak kata apa. Sedangkan 20 tahun, 30 tahun ni, kita belajar macam mana nak menyempurnakan ibadat kita ni. Tiba-tiba hanya satu sebab Allah Ta'ala tak terima, ikhlas. Tak ikhlas tu je. Buat kerana makhluk. Maka saat itu, angkat kepala pun tak berani depan Allah. Maka saat itu, menerima hukuman kerana kita bukan buat kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu kemudian disebut lagi, iaitu tentang orang yang mati syahid ni, Allah Ta'ala. Sebab itu kalau kita tengok, tentera-tentera Al-Qassam ni, sebahagian besarnya tutup muka. Satu ialah untuk keselamatan. Yang kedua, mereka nak memelihara daripada keikhlasan. Daripada tidak ikhlas, daripada riak. Itu yang mereka nak jaga. Sebab kerja yang mereka buat ni kerja yang mulia. Kerja yang mulia. Takut-takut penghujungnya supaya orang kenal dia. Itu kebimbangan dia. Kerana di sana rakyat dia mengagumi, memang cukup kagum. Kalau mereka tahu orang ni tentera Al-Qassam, memang cukup kagum. Memang akan dipuja dan dipuji. Sebagai orang yang berani. Jadi maka mereka takut benda itu berlaku. Maka sebahagian besar mereka menutup wajah mereka. Mana tadilah takut-takut. Mereka tergerak hati niat mereka. Jadi sebab itu begitulah Allah Ta'ala nak memberikan satu pengajaran kepada kita bahawa supaya meluruskan hati dan niat kita. Kemudian kata Nabi SAW, setelah orang yang mati syahid di hadapan Allah, wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an fa'tiya bih fa'arrafahu ni'mahu fa'arafaha. Lalu kemudian didatangkan orang yang mempelajari dan mengajarkan ilmu-ilmu agama, serta orang-orang yang membaca Quran, qari. Kemudian diperingatkan kepada hamba ini tentang nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Dipanggil pula ustaz-ustaz, tok-tok guru, alim ulama, orang-orang yang pandai baca Quran, qari. Maka Allah Ta'ala peringatkan nikmat. Aku telah berikan kamu ni pandai baca Quran, hafal Quran, pandai bercakap, boleh bawa hadis Nabi, cakap tentang hadis Nabi. Maka dengan nikmat tersebut, kemana telah kamu gunakan, kata Allah. Maka jawab hamba ini,
ta'allamtul ilm wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Quran. Kata hamba ini, iaitu, ya Allah, aku ni telah belajar ilmu agama dan mengajarkan ilmu tersebut, dan aku membaca Al-Quran kerana kamu, ya Allah. Maka Allah berfirman, kadzabta lakinnaka ta'allamtal ilm liyuqala alimun wa qara'tul Quran liyuqala huwa qari'un faqad qila thumma umira bih fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kata Allah Subhanahu wa taala, kamu berbohong, akan tetapi kamu menuntut ilmu agar kamu dikatakan seorang alim, dan kamu membaca Al-Quran akan dikatakan sebagai qari, dan kamu telah mendapatkan kata-kata itu di dunia. Kemudian diperintahkan agar dia diseret di atas wajahnya sampai ia dilemparkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kedua adalah golongan yang mulia juga. Orang yang mengajar Quran, mengajar agama ni golongan yang mulia, alim, ulama. Tetapi pengakhirannya juga boleh masuk ke dalam neraka jahanam sebab kerana tak ikhlas. Dia sedangkan Quran ni, siapa yang belajar mengajar Quran ni, Nabi sebut khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di kalangan kamu, makna sebaik-baik di kalangan orang yang beriman. Orang yang beriman ni baik dah, tapi yang lagi baik mereka yang belajar Quran, ajar Quran. Bukan setakat belajar Quran, mengajarkan Al-Quran. Ini orang yang paling mulia Allah Ta'ala jadikan. Sebab itu kalau kita tak boleh nak jadi dua golongan, jadi satu golongan belajar Quran, paling-paling tidak. Paling-paling tidak jadi orang yang belajar Quran. Ataupun boleh mengajar Quran juga, dengan cara kita ajar cucu anak gitu. Ajar Quran. Ini perbuatan yang sangat mulia. Itu kalau kita ada anak kecil ataupun ada cucu, biar anak ataupun cucu kita tu pandai baca Quran asbab kita. Biar pandai baca Quran sebab kita. Paling-paling tidak pun saya selalu sebut, biar dia orang ni pandai baca Fatihah sebab kerana kita. Bukan 30 juzuk pun Fatihah cukuplah. Bayangkan kalau seorang cucu kita ni pandai Fatihah sebab kita. Berapa tahun dia solat? Dia akan gunakan Fatihah tu dalam semayang dia, berapa puluh tahun dia akan guna solat ini Fatihah di dalam semayang. Dan selama itulah kita mendapat saham pahala kerana kita yang menjadi asbab dia pandai surah Fatihah. Itu rugi kita. Kita cucu ramai tapi cucu kita semua pandai sebab kerana hantar tuition. Semua pandai sebab hantar kat ustaz ni. Sebab apa kita tak ajar sendiri? Tok pun tak pandai baca Quran rupanya. Itu jadi masalah. Tok pun baca Fatihah tak betul. Jadi mata kita lah yang kena belajar Quran. Belajar sampai bila? Sampai kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya kita menjadi orang yang mulia. Tetapi di kalangan orang yang mulia ini, tapi kalau tidak ikhlas menjadi orang yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang alim, ustaz pun dihadap di mahkamah Allah Subhanahu wa taala mengajar kerana tak ikhlas. Mengajar kerana duit pun Allah Taala akan hisap sebagai tidak ikhlas. Mengajar kerana nak menghimpunkan, mengajar nak suruh orang puji. Allah sedapnya ustaz kuliah. Dalam banyak-banyak ustaz paling sedap sekali kuliah. Nak suruh orang puji begitu. Allah. Wah ya, sebab tu kita ni, saya selalu pesan pada jemaah, sedap macam mana ustaz-ustaz mana kuliah. Jangan puji depan ustaz. Dah. Letak dalam hati kita cukuplah. Dah. Kesian kat ustaz tu, mari jauh mula-mula ikhlas dah ni. Mari jauh, kemudian sampai sini pula, tiba-tiba sudah kuliah, seorang jemaah saja puji ustaz. Ustaz paling best sekali. Menitik air mata saya dengar kuliah ustaz. Dah. Rosak tu amalan ustaz tu. Kalau dia ni beralih dia punya niat. Jadi maka dengan sebab itu kebimbangan kita ni lah. Jadi kita jangan selalu suka puji orang. Di atas kerana bimbang takut merosakkan amalannya. Jadi begitu kerana amalan mengajar dan mengajarkan orang ni kepada agama ni satu perbuatan yang mulia, satu amanah. Betul, satu benda yang saya ingat sampai bila-bila mengajar orang ni. Kata guru saya, dia pesan, dia kata, kalau kita mengajar kerana duit, satu saat kalau AJK tersilap tak bagi sampul, kita rasa kecewa. Yalah, kadang-kadang AJK pun terlupa. Terlupa nak bagi duit kat ustaz. Nak sekarang ni musim-musim banking, musim-musim transfer. Bila terlupa nak, takkan kita nak follow up, haji transfer tak lagi kat saya. Dah. Kita pun teringat pesan guru, saya pun gitu lah. Dah. Mana mudah kata kita tak cek masuk ke tak masuk. Mana kita pun tak cek balas.
Satu, kalau kita cek, menyakitkan hati, sakit hati kita duk teringat satu. Tak? Jadi saya teringat kata guru saya ni. Tak? Sehingga kita pun malah nak cara sampaikan ada yang 3 bulan tu AJK baru WhatsApp ustaz. Tak? Yang bulan lepas saya bagi, yang 2 bulan lepas saya bagi, saya pun tak tahu ji. Tak? Dia kata cuba, dia suruh cek baru kita cek. Tapi nak katanya, kalau kita mengajar kerana benda tu, maka kita akan teringat-ingat. Tak? Bukan setakat teringat, tawaf masjid 7 kali tawaf tak balik. Tahu pasal apa? Kok lah AJK cari. Kok lah AJK cari. Buat apa kita nak memaksa diri kita jadi sedemikian? Jadi maka dengan sebab itu pesan guru saya, dia kata apa? Mengajar ni kerana tanggungjawab satu. Sebagaimana orang yang ada lebihan harta, dia kena berzakat dengan harta. Kita orang yang ada ilmu, berzakat dengan ilmu kita. Kita pergi mengajarkan orang kerana ilmu kita amanah. Satu, tanggungjawab kita orang yang tahu. Kalau kita tahu ada orang tak tahu, kita tak ajar, kita anggap itu sebagai dosa kita pada Allah. Ada orang yang jahil, tak reti agama, tak reti fardu ain, lalu kita biarkan diri kita ni pandai seorang. Maka kita kena anggap ini tanggungjawab. Tak mengajar satu dosa kita pada Allah. Mengajar dapat pahala yang besar di sisi Allah. Sebab dia pun bawa, saya pun bawa cerita, dia kata saya dulu, dia kata. Kata. Dulu bukan 100, bukan 200 orang bagi, RM5 je bagi. Dulu kuliah. Dia kata waktu dulu dia kata, pergi kuliah satu tempat, AJK bagi RM5. Tu pun saya kata kat ustaz boleh baki tak? Baki RM2. Kami nak bagi kat ustaz RM3 je. Ni dia sebut ni, guru saya sebut. AJK siap minta, ustaz boleh bagi tak RM2 baki? Saya nak bagi RM3 je kat ustaz. Jadi maknanya nak kata begitu keadaan dulu. Jadi begitu nak mengajar kepada kita supaya lihat kesusahan orang dulu ni dalam mengajar, istiqamah mereka dalam mengajarkan ilmu ni. Maka kadang-kadang kita ni tak terdaya nak buat. Saya sendiri bukan saya kata saya hebat tak pergi mana pergi sini, tak. Ada orang yang jauh, ada tok guru yang jauh lebih kuat pengorbanan. Kalau Tok Guru Siddiq Nur Perak. Tok Guru Siddiq Nur tu dululah sebelum Covid, sebelum PKP. Dia bulanan, ada kuliah bulanan khususnya di Shah Alam ada kuliah bulanan. Minggu ni di Seksyen 8. Dia mari daripada Perak semata-mata kuliah maghrib. Lepas sudah kuliah maghrib, dia balik semula ke Perak. Kat pondok dia, Tok Guru Siddiq Nur. Masih lagi ada hari ni. Masih hidup lagi Tok Guru Siddiq Nur ni. Kemudian minggu depan mari pula Seksyen 7, Seksyen 8 pula. Gitulah. Mari daripada Perak pergi ke tu, sampai kata AJK, saya bercakap dengan AJK Surau. Dia kata, ustaz, saya tengok pengorbanan ada Tok Guru daripada dia. Saya nak menitik air mata, dia kata. Walau kita surau, kita bayar sama je dengan ustaz lain. Tapi kerana kesungguhan dia nak mengajar ilmu kepada orang ni, sampaikan maknanya dia sanggup mari daripada jauh. Ada yang daripada Temeloh ada. Daripada Temeloh. Pagi-pagi sebelum subuh dah bertolak daripada Temeloh. Mari ke KL. Bukan kerana bayaran, bukan kerana apa. Tapi kerana mengajar ilmu. Sebab dah lama mengajar kat tempat situ. Sayang nak tinggal jemaah. Jadi begitu kerana keikhlas. Kita tengok orang ni ikhlas dalam mengajar. Sungguh dalam mengajar ni kita rasa kita ni jauh lah. Jadi maka dengan sebab itu, nak bentuk diri kita ni sebagai pelajar lagi lah. Kalau Tok Guru bersungguh sampai begitu. Takkanlah tangga masjid sebelah tangga rumah kita pun tak boleh nak jejak. Korban sedikit waktu untuk kita mengaji. Dan paling nak korban kita nak mengaji, menuntut ilmu ni, paling perlu pengorbanan waktu cuti lah. Ni paling mengorbankan jiwa dan raga kita. Ni kebetulan musim cuti ni. Ada berapa kuliah saya dah cancel sebab cuti ni. Tak apa, kita faham je. Tak apalah, bercuti lah, tak ada masalah. Cuma nak kata paling susah orang nak buat pengajian waktu cuti. Pasal apa ni? Ujian cucu kat rumah ni, ustaz. Cucu duduk balik kat rumah ni memanggil-manggil, Tok Wan. Ni barangkali yang datang mungkin cucu tidur. Cara cucu tidur ni mari dululah kuliah ni. Jadi maknanya nak kata ni ujian ni banyak. Cucu pula ajak pergi zoo pula. Tengok beruk. Jadi sebab tu sebelum tengok beruk, tengok muka ustaz dulu pagi-pagi, insya-Allah. Lepas tu pergilah nak pergi tengok beruk ke, nak tengok beruang ke. Jadi gitulah kita. Ujian kita duduk dekat duduk time musim cuti, ujian nak mengaji.
Nak katanya mulianya duduk di atas jalan pengajian, korbannya banyak. Maka Allah Ta'ala mengangkat. Tapi kalau hati kita ni, niat kita tak ikhlas, niat kita nak tunjuk pandai pada orang, niat kita nak pelekehkan orang, maka dengan sebab itu tidak ada gunanya ilmu yang kita belajar. Maka akan tetap dihumban ke dalam neraka Allah. Dan yang terakhir kata Nabi SAW, wa rajulun wassa'allah alaihi wa a'tahu min asnafil mal kullihi fa'tiyabih fa'arrafahu ni'mahu fa'arrafaha qala fama amilta fiha qala ma taraktu min sabili tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka qala kadzabta walakinnaka fa'alta liqala huwa jawadun faqad qila summa umira bih fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Disebut lagi, iaitu didatangkan golongan yang ketiga, iaitu orang yang Allah berikan keluasan harta, orang kaya, yang Allah Ta'ala takdirkan atas dunia ni dia kaya. Lalu yang Allah Ta'ala berikan kepadanya semua jenis harta kepadanya, Allah Ta'ala beri dia ni kaya sungguh atas dunia. Lalu Allah Ta'ala datangkan kepadanya, Allah ingatkan kepadanya, dengan nikmat yang aku beri pada kamu ni, satu persatu nikmat Allah Ta'ala sebut. Nikmat pandai berbisnes, nikmat pandai meniaga, nikmat pandai cari duit. Sebab bukan semua orang pandai bisnes, tapi ni kurniaan Allah yang beri bijak pada seseorang yang pandai bisnes, pandai buat duit, pandai cari makan, sehingga dia jadi kaya raya. Ini nikmat daripada Allah, kurniaan daripada Allah. Kalau Allah Ta'ala bagi dia stroke, gila sekejap je, tak lihat nikmat tersebut. Ni nak kata ni takdir Allah seorang itu jadi kaya, yang Allah sengaja luaskan harta kekayaannya. Maka Allah ingatkan segala nikmat dan dia mengiyakan nikmat tersebut. Maka kata Allah, dengan nikmat tersebut kemana telah kamu gunakan? Maka jawab lelaki kaya ini, ya Allah, tidak aku menyisakan satu jalan pun yang engkau senangkan aku ni, melainkan aku berinfak di situ, kecuali aku berinfak semua sekali, aku berinfaknya kerana-Mu ya Allah. Maka kata Allah, kamu berbohong. Tapi kamu infak tersebut, kamu sedekah agar kamu digelar sebagai dermawan. Maka kamu telah dikatakan seperti itu. Kemudian diperintah agar diseret di atas wajahnya sampai dia dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu maka disebut lagi, maka golongan yang ketiga adalah golongan yang kuat bersedekah. Sedekah dah banyak dah, tapi satu sebab tak ikhlas tu je. Bukan tak sedekah, yang kedekut lagi lah ni. Tapi yang ni yang kita kira orang yang pemurah ni. Hanya satu niat je tak betul. Jadi Allah Ta'ala seret wajahnya humban ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka dengan sebab itu hadis ni, hadis yang sahih ini mengajar kepada kita pun dia supaya memperbetulkannya. Kalau orang yang amalan yang hebat-hebat pun boleh masuk dalam neraka kerana niat, cakap kita amalan yang cak ayam ni apalah sangat. Tak. Kita sedekah, tak. Sedekahlah beberapa ringgit. Ada orang yang sedekah juta-juta, ada orang yang sedekah ratus-ratus ribu. Jadi kalau setakat kita ni, tu pun tak ikhlas lagi teruk kita. Jadi nak menunjukkan kepada kita betapa kebimbangan kita kerana tidak ikhlas. Kebimbangan kita kerana tidak ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala memalingkan wajah terhadap amalan-amalan kita. Maka disebut, kata Imam Ghazali, maka dengan mempersoalkan dalam nasihat yang kelima kepada muridnya, apa sebab kamu ni belajar? Apa sebab kamu belajar? Dan persoalan yang sama kita kena tuju kepada diri kita. Apa sebab kita datang hari ni? Apa sebab kita mari hari ni? Sebab malu muka kat kawan-kawan? Ataupun kerana satu-satu sebab? Banyak-banyak sebab lah. Ada orang sebab kerana dia datang satu-satu majlis tu kerana ustaz tu lawak sikit. Ustaz ni tak lawak mana, dia tak pergi. Ustaz ni seronok sikit. Dia pilih-pilih juga. Ataupun kerana malu muka. Mari juga. Ataupun kerana dengan niat yang lain. Ataupun kerana terpaksa. Ataupun kerana dia dipaksa ajak oleh kawan dia. Surah dia datang sekali. Maka nak tolakkan, segan pula. Maka mari jugalah. Sebab itu bulatkan niat kita. Kata Imam Ghazali kepada muridnya, kalau kamu ni menuntut ilmu, kalau nak cari keuntungan dunia, ataupun kamu nak cari tempat pada mata berbangga di hadapan kawan-kawan kamu, maka kamu akan rugi serugi-ruginya. Kita kalau datang majlis ilmu hari ni, kalau tak betulkan niat kita, maka kita rugi. Bukan muslimat saja yang rugi, bahkan saya sendiri pun akan rugi.
Kalau saya tak ikhlas, saya juga akan rugi di hadapan Allah. Jadi begitulah keikhlasan ni, semata-mata kita kena buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Batu ulama di antaranya Imam Mawardi rahimahullahu taala. Kitab yang Imam Mawardi karang ni banyak. Antaranya kitab yang terkenal Al-Ahkam Al-Sultaniyah, iaitu banyak kitab-kitab yang dikarang oleh Imam Mawardi. Disebut kitab-kitab karangan Imam Mawardi ni tersebar setelah kematian dia, bukan waktu dia hidup. Kenapa? Kerana ketika mana Imam Mawardi hidup ni, dia takut nak sebar apa yang dia tulis. Takut-takut Allah Ta'ala tak terima apa yang dia tulis. Sehingga dia panggil anak murid yang rapat dengan dia. Dia kata, aku ni ada beberapa kitab-kitab karanganku yang aku tulis. Selagi aku tak mati, kamu jangan sebarkan. Melainkan setelah kamu melihat bagaimana cara aku mati. Maka Imam Mawardi pesan pada murid rapat dia ni, kalau kamu mati, kalau kamu tengok saat aku meninggal ni, tangan aku ni menggenggam sesuatu, maka jangan kamu sebar walau satu pun tulisan aku. Itu tanda mungkin Allah Ta'ala tak terima apa yang aku tulis. Tapi sekiranya kamu tengok saat aku mati ni, tangan aku membuka seperti mana menerima sesuatu, maka kamu sebarkanlah apa yang aku tulis. Saat kematian Imam Mawardi rahimahullahu ta'ala, maka murid rapat dia pergi dekat jenazah, tengok bagaimana saat kematian gurunya. Ternyata tangan gurunya terbuka. Maka saat ketika itu dia pun menyebarkan kitab-kitab guru beliau, sehingga kitabnya ada sampai hari ini. Ini keikhlasan ulama dulu. Maknanya waktu dia hidup dia tak bagi sebar. Kita tak baru tulis tajuk pun dah rasa bangga dah. Dah saya akan buat keluar buku ni. Dah siap kan Ustaz? Tak siap lagi, baru siap tajuk baru. Dah. Tajuk buku isi tak karang lagi. Dah. Saya pun berminat juga menulis ni. Adalah beberapa yang kita duk tulis ni, tapi tak siap-siap sampai hari ni. Mungkin kita ikhlas lah kot. Tak siap-siap sampai hari ni. Duk tersimpan je dalam telefon ni. Buku tentang istighfar. Ada kan kita tulis tentang istighfar. Tapi tak terkeluar. Pasal apa? Tak ikhlas barangkali kot. Jadi rasa malas. Mari-mari rasa malas. Dari itu tahun ni. Kawan saya kebetulan dia menulis satu buku. Dia simpan dalam laptop. Dia menulis. Buku tu agak tebal lah. Dia tulis kitab tu agak tebal. Tiba-tiba lepas siap tulisan tersebut, laptop dia kena curi oleh orang Arab. Waktu dia mengaji dekat Mesir. Laptop dia kena curi. Habis Waktu dia mengadu perkara tersebut, ada guru dia kata dia dah tulis kitab ni. Dah tebal juga. Lebih lah 100 muka surat rasanya. Sehingga laptop dia kena curi. Dia tak ada simpan kat mana-mana. Kata guru je, barangkali kamu tak ikhlas lah tukut dia kata. Barangkali hati kamu ni antara. Dia pun termenung balik, dia kata betul sungguh. Waktu tu dia fikir dia nak dapat duit jual buku ni, dapatlah duit boleh menampung dia mengaji ke apa. Kerana tu je Allah Ta'ala jaga. Sebab itulah apa yang kita nak buat ni supaya ia terjaga di sisi Allah, maka kita kena mengikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada orang yang belajar ataupun orang yang mengajar. Sehingga Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala berpesan kepada muridnya, iaitu kepada Imam Ar-Rabi' Ibni Sulaiman. Kata apa? Kata Imam Syafi'i kepadanya, iaitu apa sahaja ilmu yang diambil daripada Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i, maka jangan ia dinisbahkan kepadaku. Tak sebut nama aku pun tak apa. Kata Imam Syafi'i. Kamu nak ambil sebarlah ilmu ni. Tak perlu kamu nak sabitkan ia pada aku pun tak ada masalah. Kenapa? Kerana nak menjaga hati. Nak menjaga hati. Kerana apa? Kerana aku mengajar ni semata-mata untuk mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebut lagi bagaimana keikhlasan para salaf di dalam menyampaikan ilmu. Bagaimana mereka ini menjaga amalan-amalan mereka ini, kerana keikhlasan ini akan menjadikan suatu nasihat itu akan masuk ke dalam lubuk hati manusia. Sebab itu kita dituntut orang yang nak menyampaikan nasihat ni dia kena benar-benar ikhlas. Hatta seorang ibu nak sampaikan nasihat pada anak pun dia kena ikhlaskan niat dia. Kita tak perlu beri nasihat ni dengan bahasa-bahasa yang indah-indah. Kadang-kadang bahasa yang indah-indah yang kita copy daripada Facebook, yang kita copy daripada WhatsApp ni, belum tentu orang akan masuk ke dalam hati. Kadang-kadang nasihat kita pada anak kita, nasihat ringkas je. Alung, ibu nak pesan ni, alung nak kerja apa pun kerja, tapi yang penting satu, jangan makan makanan haram. Yang kedua, solat jangan tinggal. Tu je kita pesan.
Tapi kerana ia datang daripada hati mak yang ikhlas ni, terus anak kita ingat sampai mati. Walaupun nasihat. Tanpa kita perlu kata, ingatlah Long. Seperti mana ada dalil Nabi SAW sekian. Kita nak paksa diri kita ni nak mengajar macam ustaz mengajar. Ada. Bukan kita kata tak bagus baca hadis. Tapi kita nak katanya kadang-kadang kita duk paksa siap baca pula ni. Seperti mana kisah ulama sekian-sekian yang kita kena ambil pengajaran kadang-kadang. Dah kali mak nak sampai apa kat Long ni. Lepas tu kadang-kadang niat kita ikhlas yang menjadikan ia jatuh ke dalam lubuk hati manusia. Seorang penceramah dia bertanya kepada Muhammad ibni Wasi'. Seorang penceramah ni dia mengadu, ustaz, dia mengadu kepada tok guru ni. Dia kata, wahai imam, dia kata, betapa aku tengok hati manusia ni tak khusyuk. Ketika mana aku menyampaikan kuliah, aku tengok mereka ni tak khusyuk, mereka tak menangis, dan mereka ini tidak bergetar hati mereka ni. Susah hati mereka nak bergetar mendengar kuliah aku ni. Pasal apa? Maka kata Muhammad bin Wasi', dia kata, menurut pandanganku mereka jadi sedemikian adalah disebabkan kerana terpengaruh dengan nasihatmu. Yang lainnya yang tidak bukan nasihatmu itu adalah kerana mungkin tidak ikhlas. Kerana kalau nasihat itu datang daripada hati yang ikhlas, maka ia akan mudah masuk ke dalam hati yang mendengar. Mungkin kerana kamu tak ikhlas, sebab tu mereka ni tak berubah. Bukan kerana salah orang yang mendengar. Jadi sebab itulah kalau waktu saya berkuliah, kalau muslimat tidur bukan salah muslimat. Itu mungkin masalah saya yang tidak ikhlas. Dia kata ada hujah dah lepas ni nak tidur. Dia kata, ustaz, saya tidur bukan sebab salah saya ustaz, tapi salah ustaz tak ikhlas bagi mengajar ni. Saya syak ustaz ni tak ikhlas bagi mengajar. Jadi maka dengan sebab itu kita ni kena ikhlaskannya. Orang yang belajar pun kena ikhlas, orang yang mengajar pun kena ikhlas. Begitulah yang dituntut kepada kita. Hatta apa yang kita nak buat. Hatta kata satu syair, kata Imam Ghazali, sahrul uyun li ghairi wajhika dha'i', berjaga malam kalau bukan kerana Allah, maka adalah sia-sia. Itu bunyi. Ada. Berjaga malam kalau bukan kerana Allah, maka adalah sia-sia. Terjaga malam kerana apa? Bangun malam kerana apa? Bangun kerana nak kencing malam. Tidur balik. Tak ada apa-apa. Tapi berjaga malam kalau kerana takut pada Allah. Hatta orang yang berjaga malam qiyamul lail kerana makhluk, maka tak ada apa. Ia tak akan dapat apa. Termasuklah kalau tangisan kita kalau bukan kerana kehilangan agama, maka tak ada guna. Kita ni paling payah nak menangis di atas jalan agama. Atas jalan dunia kita mudah, air mata kita menjadi murah. Kita hilang dunia, air mata kita menjadi murah nak dibandingkan dengan hilang agama. Air mata kita ni murah dialirkan kalau pada jalan dunia. Pada jalan dunia tengok drama pun boleh menangis. Itu kalau pada jalan dunia. Tengok Hindustan pun boleh menangis. Seolah-olah dia yang berlakon dalam cerita tu. Dia tukar tengok je. Habis dia tengok drama tu seolah-olah dia yang sebagai mak dalam cerita tu. Jadi maknanya sampai dia boleh menitikkan air mata. Ni nak kata air mata kita jadi murah kerana dunia. Habis kalau kerana agama memang cukup susah. Mata kita nak mengalirkan air mata. Bahkan mata kita ni bukan setakat susah nak mengalirkan air mata, nak tahan mata daripada mengantuk pun susah kalau bab akhirat. Kadang-kadang ustaz cakap bab neraka boleh tidur. Tu dah cakap bab neraka dah tu. Bab cakap bab azab Allah dan sebagainya. Ni nak kata susahnya mata kita ni. Nak menangis lagilah susah. Jadi sebab tu satu air mata yang menangis ikhlas kerana Allah, takut betul-betul pada Allah. Kata Nabi, matanya Allah haramkan jilatan api neraka ke atas dia. Satu titis air mata. Yang kita menangis itu kerana memang kita takut sungguh. Tengok kawan kita mati, terbayang kita mati ni macam mana. Kawan yang selama ni duduk lepak sekali dengan kita, datang pengajian sekali dengan kita, yang sekarang ni kita berdiri di hadapan jenazah dia. Kita pun menitihkan air mata. Bukan kerana satu memang sedih kerana hilang dia ni. Yang kedua kita fikir kalau kita berada di tempat dia, terputus amalan, terputus kebaikan, terputus pintu taubat, terputus segala perkara yang kita nak buat baik tak boleh dah. Lepas tu kita menangis takutnya kita depan Allah. Apa amalan kita yang jadi teman kita? Titik air mata tersebut Nabi kata Allah haramkan jilatan ke atas api neraka Allah. Ni betapa pemurah Allah beli air mata manusia yang dialirkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka dengan sebab itu apa sahaja perbuatan kita buatlah kerana Allah. Kerana yang membalas itu adalah Allah. Di akhirat siapa yang beramal bukan kerana Allah, Allah Ta'ala kata pergi kepada orang yang kamu beramal kepada. Mintalah sama ada dia boleh beri manfaat ataupun tidak kepada kamu. Kalau dulu kamu beramal kerana dia, kamu rasa dia boleh beri manfaat kepada kamu. Maka sekarang di akhirat kata Allah, kamu pergilah kepada dia. Maka jangan minta kepada aku. Sebab itu, siapa yang berhajat pembalasan daripada Allah, maka beramallah kerana Allah. Dan istiqamahlah dan mujahadalah hati kita ini untuk berusaha menjadi orang yang ikhlas. Salah satunya minta doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka antara doa yang kita jangan tinggal iaitu doa iftitah. Tiap kali kita solat, khususnya solat fardu, jangan tinggal doa iftitah sewaktu awal permulaan solat. Allahu akbar kabira, alhamdulillah katsira. Sebab apa? Sebab kerana dalam doa tersebut mengandungi keikhlasan. Kita minta ikhlas. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya kerana Allah. Hidup matiku ni ya Allah, semua kerana-Mu ya Allah. Ni nak meluruskan hati kita ni. Dengan doa iftitah ini, kita nak luruskan hati kita dalam solat kita. Jadi jangan tinggal doa iftitah ni. Kadang-kadang ada orang lepas takbir terus Fatihah. Lepas takbir terus Fatihah. Lepas iftitah baca pula a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sunat pula baca. Isti'azah. Kenapa? Nak berlindung daripada gangguan syaitan yang sentiasa mengganggu hati kita ketika mana kita solat. Lepas tu baru baca Fatihah. Ni kadang-kadang isti'azah pun tidak, iftitah pun tidak, terus baca Fatihah. Solat wajib semua dia buat macam tu. Sekali-sekala sakit perut mungkin boleh lah. Tak terkejar, takut-takut mudah terbatal wuduk ni, buat yang rukun tak ada masalah. Tapi ni tiap-tiap waktu solat kita tinggal doa iftitah. Kita meninggalkan doa kita untuk meluruskan hati kita. Jadi kerana keikhlasan ni dia datang daripada Allah, maka kita kena mohon juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nasihat yang kelima ini menganjurkan kepada kita agar kita membulatkan niat kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama-samalah pesanan ini bukan pada muslimin saja, tetapi kepada diri saya juga. Kerana kita berjalan di atas jalan kebaikan ni banyak ujian. Kita berjalan di atas jalan ketaatan ni banyak ujian. Yang makin besar ibadat yang kita buat, makin besar ujian gitu. Makin besar ibadat, makin besar ujian. Kalau semayang kita dah rasa besar ujian, nuntut ilmu besar ujian, pergi haji lagi besar ujian. Maka ujian kita ni semakin besar melihat kepada ganjaran amalan tersebut di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setakat tu saja sebagai kongsian pada pagi yang mulia ini. Insya-Allah akan datang kita sambung nasihat yang keenam, iaitu hakikat hidup, cinta dan amal. Jadi apa yang baik datang daripada Allah dan yang lemah yang kurang datang pada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagaimana Kau himpunkan kami dalam keadaan baik pada pagi yang mulia ini, ya Allah, himpunkanlah kami dengan penuh kebaikan di dalam syurga Allah di akhirat kelak tanpa hisab, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.